jenama, tak ada masalah. Kita boleh guna jenama apa saja, tapi syarat spesifikasi ni mesti yang kita nak. Dia ada banyak jenama, ada macam kereta lah juga. Untuk kolom, dia ada kolom Waters, dia ada kolom HP, Agilent, dia ada kolom Shimadzu, dia macam-macam. Ini kolom macam-macam. Satu kolom range harga dia lebih kurang 5,000 ke 10,000. Okay? Lagi pendek, lagi mahal. Sebab apa lagi pendek, lagi mahal? Lagi pendek, lagi jimat masa kita nak gunakan dia. Okey, analytical column adalah yang tadi ya, untuk kita pisahkan, untuk kita tentukan komponen dan juga untuk kita ukur banyak mana komponen tadi. To separate, to identify and to quantify. That is the analytical HPLC column. Okay, untuk analytical HPLC column ada 3 benda tadi itu, untuk separate, untuk pisahkan, untuk pengenal pastian dan juga untuk menentu ukur. Yang kedua adalah preparative. Preparative ni bukan untuk kita buang sampel kita. Kita nak gunakan sampel kita ni untuk analisis lain pula. Yang tadi kan kita kata keluar kat waste. Ni tak keluar di waste. Dia keluar tempat yang sama tapi kita akan ambil semula. Itu dipanggil preparative. Kita gunakan apa yang dah keluar daripada HPLC ni ataupun yang dah dipisahkan dalam HPLC untuk proses lain pula. Kebiasaannya kita nak tentukan untuk penelitian yang lebih, kita gunakan sama ada GC pula lepas ni, ataupun kita gunakan MS. Boleh Google cari yang MS, Mass Spectrometry. Dia ada sekarang ni 3, MS. LC-MS, MS. Nama dia panjang. Okey, ini bentuk dia lah. Kalau kita nak tengok, dan dalam ni lah yang adanya silika jet, silika beads tadi. Okay. Ini yang saya dah ceritakan. Cuma soalan-soalan yang saya tanya tu kadang-kadang ni. Cuma ingat, dia silika yang paling penting. Kebiasaannya digunakan adalah silika. Pasir ni. Pasir. Okey, dan kalau untuk kolom polar, untuk apa? Normal kan? Biasanya digunakan silika. Kalau untuk non polar, silika juga, tapi dia mesti kita salut. Ya, ini guard column. Guard column ni biasanya dia letak filter je dalam tu. Filter saja. Mana filter tadi dia buat daripada silika ke, dia buat daripada macam yang dalam Kowe tu. Nyor. Kelapa punya byproduct. Okey, setelah kita putuskan, setelah kita pisahkan, kita nak kenal pasti. Dan proses pengenal pastian ni dijalankan oleh pengesan ataupun detektor. Dan ini adalah sifat-sifat untuk detektor. Kita dah tengok tadi macam mana detektor tadi dipecah-pecahkan. Cuma ini kita kena tahu sifat dia. Sifat detektor dia mesti sensitif. Dia tahu bila benda tadi sikit ataupun banyak, ada ataupun tak ada, dia dapat tentukan. Okay. Good stability, reproductivity. Aduh. Maksudnya data kita tak berubah lah. Antara data, kalau kita buat triplicate, kita buat 3 analisis tu, data kita sama. Ataupun kita buat hari ni, kita buat esok, sampel yang sama, data yang kita dapat adalah sama. Itu dipanggil reproducibility. Dan yang ketiga, dia memang betul. Kalau kita letak sikit, dia tunjuk kata sikit. Bila letak banyak, dia tunjuk kata banyak. Ini ada soalan yang ditanya semalam. Terima kasih banyak orang yang tanya soalan tu. Dia tanya macam mana kita nak calibrate, macam mana kita nak tentu ukur bahawa mesin kita ni, HPLC ni memang berfungsi sebaik-baiknya. Adalah dengan cara kita letakkan standard tu. Kita letakkan sedikit kita punya standard ataupun piawai, dan mesin tadi akan tunjuk, oh ada sikit saja.
Kita letak banyak pula, mesin tadi akan tunjuk, oh ada banyak. Nah, itu cara nak menentu ukur ataupun nak calibrate dia. Short response time maksudnya benda tadi keluar saja di dalam ataupun dipisahkan saja dalam stationary phase tu dia tunjuk. Detect secara cepat. High reliability maksudnya kita boleh dipercayai lah. 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun. Boleh tahan lama. Okay? Kita boleh percaya dekat dia. Dan similarity in response to all analysts. Semua orang pakai, result sama je. Dan yang terakhir sekali adalah dia bukannya jenis analisis yang merosakkan sampel. Okay? Dia tak bakar pun sampel tu. Dia just sinarkan cahaya, kemudian dapatkan data. Yang keluar tadi kita boleh gunakan untuk proses yang non-destructive. Tolong hafal yang ni. Kalau saya suka sangat tanya yang ni. Characteristic of an ideal detector. Tu ni kalau jenis-jenis detector yang ada lah. Okay. Dia panggil bulk properties dan juga solid properties. Bulk properties ni yang kita tengok tadi ya. Ini yang bukannya spektro. Refractive index yang untuk kita tentukan gula, untuk kita tentukan karbohidrat, sifat-sifat yang macam tu. Dan yang seterusnya adalah solute properties. Solute bukan solute, lumpur kan. Ini adalah untuk yang berkait dengan spektrometri, spektroskopi. Kita ada infrared, UV, visible. Dan ini adalah detektor yang biasa digunakan. Paling banyak digunakannya ni. Ini yang paling banyak sekali. Dan ini pun banyak juga digunakan dalam orang-orang yang jual ubat. Sekarang ni ubat corona semua tu kan. Company contohnya macam Pfizer. Pfizer ni sekarang ni tengah buat duit lah ni, Pfizer. Yang seterusnya refractive index. Ini orang-orang yang buat gula. Madu. Beras pula dah. Beras ada. Kita nak tentukan karbohidrat dalam beras tu, gula apa ada dalam tu. Yang ni yang selain pada tu. Okey. Jadi saya rasa kita kena berhenti di sini. Dan kita akan sambung insya-Allah. Minggu depan kita akan buat test hari apa saya kata? Hari Isnin ke hari Selasa? Halo. Doktor tak inform lagi hari tu. Tak inform lagi kan? Okey, kalau macam tu kita buat test minggu depan hari Selasa. Hari Isnin kita ada kelas. Kita sambung kan ya. Dan tak masuk sampai sini, jangan risau. Test 2 tak sampai sini pun. Test 2 sampai ke FTIR sahaja.